Janganlah berbangga apa yang ada pada kita. Kalau Allah tidak beri, kita tidak punya apa-apa. Janganlah mengungkit jasa kita. Jasa kita di sisinya yang sebenarnya Allah punya. InsyaAllah Ustaz. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari ini kita akan melihat halaman 142. Apakah sinopsis bagi halaman ini? Jom perhatikan. Iaitu yang pertama, pada ayat 111 hingga 113 Allah menyatakan keangkuhan orang musyrik dan tiada harapan untuk mereka beriman. Mengapa terlampau garang perkataan ataupun ayat ini? Nanti kita akan lihat apa hakikat yang berlaku pada ayat 111 hingga 113. Seterusnya kita melihat kepada Al-Quran Al-Karim adalah dalil akan kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, risalah ini amat penting kerana ia adalah wakil, ya, sebagai utusan daripada Allah yang membawakan mesej kebenaran. Mesti ada mesej kebenaran dan mesti ada wakilnya. Dan pada ayat 116 kita akan melihat jangan ikut kebanyakan orang untuk jalan hidayah kerana kebanyakannya boleh membawa kita kepada kesesatan. Itu yang Allah nyatakan pada ayat 116 117, dan diikuti dengan perkataan ataupun ayat yang menarik berkaitan dengan makanan. Masih lagi tiba-tiba ya. Betul. Hidayah terus bawa pada makanan pada ayat 118. Mengapa? Kita baca dahulu. Allahumma arhamna bil Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل
أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين صدق الله العظيم Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, iaitu yang pertama, cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menyombong diri kita. Itu yang kita belajar daripada ayat 111, iaitu yajhalun, itu orang yang ikut kepada perasaan. Yang kedua, berjaga-jaga dengan tipu daya syaitan setiap masa, kerana syaitan terus akan melihat dan juga mengacau kita. Dan yang ketiga, jaga perasaan agar tidak mudah tergoda dan redha dengan dosa yang kita belajar pada ayat 113, iaitu apabila kita merasakan bahawa dosa ini kecil, dosa ini tak penting, nanti boleh taubat, kita berjaga-jaga, Allah pimpin kita terus bertaubat. Allah, la ilaha illallah. Kita lihat dahulu perkataan kita pada hari ini, iaitu perkataan qabala, yang maksudnya menerima ataupun berjumpa. Daripada perkataan inilah yang bermaksud qabilah yang disampaikan pada ayat 111. Perkataan ini berulang sebanyak 294 kali. Jadi bila Allah menyatakan pada ayat 111, kalau kami kumpulkan semua kelompok-kelompok yang kami ceritakan, Nabi Musa, Nabi Harun, kaum Lut, Nabi Ibrahim, apa sebagainya, bawa depan mata pun, sebenarnya bagi orang-orang yang tidak mahu beriman, yang degil, yang sombong pada Allah, dia tidak akan percaya juga. Dia akan terkata, alah, ini tipu je. Pasal apa? Pasal sebenarnya alam maya pada, jagung, ya, mangga, perkara yang di sekitar kita sudah cukup untuk menunjukkan bahawa keesaan Allah tidak perlu didatangkan malaikat, perlu dibangkitkan orang mati untuk bercakap, kerana apa yang ada ini saja bagi orang beriman yang berfikir, dia tahu bahawa ini bukannya rawak ataupun random. Ini sudah pasti ada pencipta yang perlu saya beribadah dengan sebenar-benarnya. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Baik, kita nak belajar sedikit ilmu tajuk hari ini, dan sekarang ni kita dah masuk fasa yang baru, iaitu kita nak belajar tentang hukum nun mati dan tanwin.
hukum nun mati dan tanwin. Saya rasa bila sebut nun mati dan tanwin ni glamour lah, masyhur lah di kalangan orang yang selalu baca Quran. Dia mesti tahu. Kurang-kurangnya kalau dia tak belajar makhraj, dia tak belajar sifat huruf, tapi dia biasanya dia akan belajar hukum nun mati. Nun mati bertemu dengan sekian-sekian huruf, maka berlakulah sesuatu kesan pada bacaan nun ataupun tanwin. Dia tak boleh pisah, dia serentak. Nun sakinah dan tanwin. Mesti pelajaran itu disertakan sekali. So hari ini kita nak tahu saja apa itu nun sakinah. Apakah yang disebut sebagai nun sakinah ataupun tanwin. Nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris. Tu yang pertama. Kita faham. Tanwin kita biar dahulu. Hari ini kita ambil nun sakinah. Nun sakinah ialah nun yang tidak berbaris. Dia tak ada baris. Ia kekal pada bacaan dan tulisan, tetapi dan juga tetap ada ketika waqaf dan wasal. Apa yang perlu kita faham tentang nun sakinah ni ialah nun sakinah ni nun yang tidak ada baris. Kita buka Quran muka surat 142 contoh ayat kita baca hari ini. Baris yang keberapa? Ada nun mati. Baris yang kedua dah ada dah. Ayat 111 tu, ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah. Ada nun mati. Cuba kita lihat huruf nun tersebut. Nun tersebut tidak ada baris. Okey, bila kita jumpa nun yang tidak ada baris, itu adalah nun mati. Sama ada nun itu ada tanda mati di atas ataupun tidak ada sebarang tanda, itu adalah nun sakinah. Itu adalah nun mati. Nanti insya-Allah kita akan terangkan kaedah-kaedah bagaimana kaedah pertama untuk kita faham tentang hukum ini. Kalau kita nak fahamkan lagi melalui tulisan nun itu, insya-Allah akan kita terangkan satu persatu. So jumpa nun dalam Al-Quran, sebab ada nun itu bila tidak ada baris, itu adalah nun sakinah. Sama ada dia ada tanda mati yang kepala huruf kha tu dekat atas tu, separuh tu, ataupun dia kosong daripada tanda. Itu juga adalah nun sakinah. Yang insya-Allah akan kita perincikan satu persatu berkaitan dengan hukum nun mati dan tanwin ini. Baik. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين